Okey, selamat pagi semua. Hari ini kita nak belajar masih lagi dalam subtopik 1.1, tajuk ubahan, okey, ubahan langsung. Dan hari ini kita nak belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. So, hari ini kita nak belajar solving problem lah. Okey, di mana standard pembelajaran yang kamu perlu tahu hari ini, yang kamu perlu capai ialah kamu semua boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okey, kita lihat pada contoh 13 iaitu contoh pertama pada hari ini. Okey, ini memang soalan problem solving. So, kamu kena faham betul-betul soalan ini. Okey, hukum Charles menyatakan bahawa, so ni tak ada apa-apa, jangan risau. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap isi padu V. So, apa yang cikgu nak buat sekarang adalah cikgu highlight kan. Okay. So, let's we highlight simbol yang kita nak guna sekarang. Simbol V. Berkadar langsung. Okay, bila berkadar langsung ni adalah simbol apa yang cikgu ajar kamu sebelum ni? Berkadar langsung adalah simbol macam simbol ikan ni kan. Okay. Berkadar langsung. Dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Nampak tak dekat sini? Cikgu ambil T, tapi you need to keep reminded. Kalau kamu tengok dekat sini, suhu T adalah Kelvin. So, kena hati-hati dekat sini. V unit dia centimeter cube. Okay. Jika tekanan gas itu adalah tetap. Okay. Jadi, ini adalah persamaan. Orang kata apa? Ayat yang kamu kena buat dalam bentuk persamaan. Okay. So, setakat ini. Okay. Daripada ayat yang pertama ni, kamu kena create satu simbol dan lepas tu create satu persamaan. Okay. Bila kita create simbol, kita akan nampak dekat sini V. Kita ambil V. Okay. Simbol berkadar langsung, simbol macam ikan ni. Dengan suhu mutlaknya T kan. Okay. Ni tak ada masalah. Pelajar boleh buat V berkadar langsung dengan T. So, complete. So, after that, kamu tukar dalam bentuk persamaan V sama dengan KT. Okey, lepas K dengan T, kamu kena buat penggantian. Ini yang susah sikit. Okey, di mana kalau kamu nak tengok apa nilai yang kamu nak kena ganti, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm3 gas. Okey, cikgu highlightkan dekat sini. Kalau kamu tengok, 30 cm3. So, nak masuk dekat mana ni? Unitnya adalah cm3. Yang mana cm3 dekat sini? Nampak tak? Cm3 adalah untuk V. Jadi, cikgu masukkan 30 ni dalam V. So, 30 ni dalam V. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok pula maklumat yang seterusnya pada suhu 30 darjah Celsius. Tetapi maklumat untuk simbol T ni adalah Kelvin. So, dia tak sama. Cikgu tukar warna. Nanti cikgu takut kamu tak perasan. Okay, T Kelvin. Yang ni degree Celsius. So, dia tak sama. Bila tak sama, tak boleh masuk macam tu saja. So, kamu tak boleh letak 30 macam ni. Tak boleh. Dan kalau kamu perasan, dalam formula ni, bukan dalam formula, dalam soalan dia ada satu bagi formula, ada maklumat terakhir dekat sini. Rumus penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. So, dia dah bagi formula. Apakah formulanya dekat sini? X degree Celsius bermaksud kalau ada X darjah Celsius, cara nak tukar kepada Kelvin. Okey, daripada darjah Celsius nak tukar Kelvin, caranya adalah dengan kamu tambahkan nilai X degree Celsius ni. Okey, yang ni kan X. Okey, kamu bawa saja dekat sini nilai X dan kamu just tambahkan dengan 273. So, formula dah diberi. Kena hati-hati dekat sini. That's why kalau kamu perasan V ni 30. K ni adalah constant pemala. Jadi nilai T yang diberi dalam soalan adalah 30. Dia bagi nilai 30. Kamu tak boleh masukkan 30. Kamu kena buat penukaran unit kepada Kelvin. Jadi daripada 30 tambah dengan 273, kamu akan dapat 303. So 303 inilah adalah unit Kelvin. Baru kamu masukkan dalam formula dekat sini, dalam formula. Okey. Dan bila kamu calculate K, kamu akan dapat jawapan K 30 bahagi 303.
dan kamu akan dapat nilai K pemalar 10/101. So tak ada masalah untuk nilai K. Okey, bila kamu dah dapat nilai K, kamu jadikan kamu ambil balik formula tadi, jadikan sebagai persamaan yang lengkap, dan kamu dapat formula dia adalah V sama dengan 10/101T. Dah siap. So ini adalah jawapan untuk jawapan A, soalan A. Okey, kita lihat pada soalan B pula. Hitung isi padu gas cm3 dalam cm3. Tak ada masalah, memang V ni dalam cm3. Okey. Jika suhu gas berubah kepada negatif 11 darjah Celsius dan kita masih guna lagi pakai formula yang diberi, untuk darjah Celsius tukar kepada Kelvin, kita kena buat penambahan 273. Okay, so far kamu dah belajar formula dalam sains, sepatutnya tak ada masalah. Okay, jadi that's why cikgu bagi nota dekat sini. Untuk tukar negatif 11 darjah Celsius, kamu kena buat penambahan dengan 273. So 273 tambah negatif 11, kamu akan dapat jawapan di sini. So kamu buat penggantian 273 tolak 11. Okay, maksudnya soalan B ni kamu carry forward formula yang ada ni. Okay, V sama dengan 10/101T kan. Okay, dan T masukkan nilai negatif 11 ni yang telah ditukarkan kepada Kelvin, iaitu 273 tolak 11. Dan kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan akhir. Okay, boleh ya? Cikgu harap kamu faham contoh 13, problem solving. Kita pergi kepada contoh terakhir untuk hari ini. Okey, kita pergi kepada contoh terakhir pada hari ini. Okey, perhatikan betul-betul soalan. Soalan yang agak sukar. Okey, Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah I yang diterima berubah secara langsung. Jadi, faedah I diterima berubah secara langsung. Jadi, ini adalah simbol berubah secara langsung, simbol ikan ni. Okey, dengan jumlah prinsipal P. Jadi jumlah prinsipal P dan tempoh T tahun. Okey, so ini kata kunci lah. Cikgu nampak I, cikgu nampak P, cikgu nampak T. Jadi keluarkan dalam bentuk simbol dahulu I berkadar langsung dengan P dan T. Okey, di sini. Lepas tu tukar kepada bentuk persamaan I sama dengan K kan. Okey, sama dengan K, P carry forward, T pun carry forward. Lepas tu kita buat penggantian nilai. Okey, bagaimana tengok penggantian ni betul atau salah? Kena hati-hati dekat sini. Puan Sun menerima faedah sebanyak RM200. So ini faedah. Faedah kita nak letak kat mana? Tengok balik soalan asal. Faedah. Faedah simbolnya I. So that's why 200 ni cikgu letak pada bahagian I. Okay, K kita carry forward. P, apakah nilai P jika dia menyimpan sebanyak RM4,000 selama 2 tahun. Ini 2 tahun adalah tempoh. Jadi 4,000 adalah jumlah prinsipal. So cikgu masukkan P ni 4,000 di sini. 2 tahun adalah 2 untuk nilai T dekat sini. Okay, so lepas tu kita buat pengiraan. K sama dengan 200 bahagi 4,000, bahagi lagi dengan 2, kita akan dapat 0.025. Jadi, kamu boleh buat kesimpulan bahawa formula yang kamu dapat di akhir jawapan adalah I sama dengan 0.025 PT. Lepas kamu masukkan nilai K dekat sini. Okey, so itu baru general dalam soalan umum. Tapi, apakah soalan A minta? Okay, soalan A, hitung tempoh simpanan yang diperlukan. Jadi, kamu kena cari nilai T. Tempoh simpanan ni adalah T. Okay, kena cari nilai T. Yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah 650 dengan prinsipal 5,200. Jadi, kamu masukkan formula yang kamu dah dapat tadi. Okay, I, kamu masukkan 650 kan? Sebab faedah adalah simbolnya I. Nampak tak faedah I? Jadi, 650 bawa pergi sini untuk I. Okay, 0.025 carry forward. P adalah dia punya, kalau kamu tengok P adalah jumlah prinsipal. So dekat sini memang direct dia bagi tahu dekat sini dengan prinsipal 5,200. So kita masukkan nilai P ni 5,200. Oh, kena sikit. 5,200. Okey. Yang 0.025 ni kita carry forward, tak ada masalah. So T ni tak tahu. So T ni pun carry forward dengan nilai yang kita tak tahu apakah nilai T. Jadi kita rearrange.
calculate T 0.025 bawa sebelah kiri jadi bahagi, 5,200 pun bawa pergi sebelah kiri jadi bahagi, kamu akan dapat 650 bagi 0.025 bahagi 5,200, at the end kamu akan dapat 5 tahun. T jawapannya 5 tahun. Okey. Seterusnya soalan terakhir untuk hari ini, soalan B, 14B. Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama. Okey, faedah yang sama. So ini kata kuncinya dekat sini untuk soalan B. Tetapi, ada perkataan tetapi, mengurangkan tempoh simpanannya di A. Jadi dia nak kurangkan tempoh simpanan untuk A. Di mana tempoh simpanan yang untuk A ni adalah 5 tahun. Bagaimana dia nak kurangkan tempoh simpanan itu kurang daripada 5 tahun? Soalan dia adalah adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda. Okey, apa yang cikgu nampak dekat sini? Pertama sekali kita carry forward, ambil formula yang umum kamu dah dapat tadi, bawa semula dekat sini, I sama dengan 0.025 PT kan? Okey, soalan tanya jumlah faedah yang sama. So, bila jumlah faedah yang sama, that means I ni kita kena fix kekal. Jangan ubah apa-apa. Sekarang ni soalan tanya sama ada, soalan tanya nilai P ni, kita nak nilai, adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipal. Jadi P ni, kamu kena clarify sama ada kamu perlu tambah atau kamu perlu turunkan. Okey, jelaskan jawapan anda. Okey, kalau kamu tengok, bila kita nak kekalkan nilai I, 0.025 adalah perkali. Jadi, bagi cikgu lah. Okey, dia bagi tahu dekat sini, mengurangkan tempoh simpanannya di A. Jadi, nilai tempoh simpanan T ni, dia dah berkurang. Jadi, untuk bagi balance, bila nilai T ni berkurang, jadi nilai P sepatutnya bertambah. So, dia balance. Satu naik, satu turun, dia akan jadi balance. Jadi, jumlah faedah akan kekal sama. Okey. Jadi bila ada satu naik turun jadi kekal sama. Jadi jawapan cikgu yang di sini, jawapan cikgu yang di akhir, apabila P bertambah, T berkurang. Jadi reason cikgu, apakah dia perlu menambah atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jawapan cikgu, Puan Sun perlu menambahkan nilai prinsipalnya apabila tempoh simpanan berkurang. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.